Selamat sejahtera, kami ucapkan kepada Dr. Rashidah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kiru Bashni. Hari ini kami dari kumpulan 6 akan membentang tentang kepentingan penggunaan teknologi maklumat dalam pembelajaran. Teknologi maklumat boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat. Teknologi maklumat dalam pendidikan dapat menyokong proses teras dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan, pengajaran dan pembelajaran PDP serta pembelajaran sepanjang hayat. Penggunaan teknologi maklumat dalam PDP membolehkan aktiviti PDP dijalankan tanpa kekangan tempat dan masa, meningkatkan penggunaan sumber pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan, di samping mempercepat proses pendidikan berasaskan kadar kebolehan murid. Kemajuan dalam dunia telekomunikasi yang semakin berkembang membolehkan setiap peralatan elektronik untuk dihubungkan dengan jaringan internet yang memudahkan setiap lapisan masyarakat untuk mendapat banyak maklumat yang diperlukan dengan cepat. Antara kepentingan penggunaan teknologi maklumat dalam pelajaran ialah: yang pertama, memudahkan pencarian maklumat, mengumpul maklumat, memproses dan menggunakan maklumat. Penggunaan teknologi maklumat yang semakin canggih ini dapat memudahkan proses pembelajaran para pelajar dan juga memudahkan para guru untuk mencari maklumat tambahan sebagai latihan kepada pelajar. Yang seterusnya, proses pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih aktif. Teknologi maklumat pada masa kini dapat membantu para guru untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih selesa dan juga kondusif, supaya para pelajar lebih memahami tentang apa yang dipelajari. Sebagai contohnya, guru-guru akan mengadakan kuis, sesi soal jawab dan sebagainya. Yang terakhir, membantu meningkatkan kemahiran teknologi dalam kalangan para guru serta para pelajar. Para pelajar akan didedahkan dengan alatan yang berkaitan dengan ICT sebagai pelajaran yang berkaitan dengan teknologi seperti LCD, perkakas, perisian maklumat dan lain-lain. Antara kepentingan seterusnya ialah meningkatkan produktiviti dan pembelajaran guru-guru dan murid-murid. Dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dapat menghasilkan kerja-kerja yang lebih kreatif dan efektif. Dengan ini, cara menyelesaikan aktiviti dan tugasan kerja juga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan pantas. Penggunaan teknologi maklumat pada masa kini adalah lebih mudah dalam proses pembelajaran maupun dalam proses menyelesaikan tugasan kerja yang memerlukan kita menggunakan teknologi maklumat. Selain itu, dengan menggunakan teknologi maklumat dalam pembelajaran, ini membolehkan para pendidik untuk lebih fokus dalam menghasilkan pembelajaran yang lebih sistematik kepada murid-murid agar lebih mudah difahami berkaitan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru. Guru-guru juga dapat membimbing pelajar untuk lebih mendapat pengetahuan tentang ilmu dunia teknologi maklumat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dengan perkembangan teknologi maklumat yang kian canggih dan lebih mencabar pada masa kini, pelajar perlu menimba ilmu dan pengetahuan tentang sedikit sebanyak tentang asal kegunaan teknologi maklumat. Selain itu, teknologi maklumat dalam pembelajaran juga dapat memudahkan proses pembelajaran dalam kelas. Guru-guru perlu mendedahkan murid dengan ilmu teknologi kerana kebanyakan ilmu akan disampaikan melalui teknologi. Jika seseorang murid itu cetek ilmu pengetahuan tentang penggunaan teknologi maklumat, maka proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut susah untuk menyesuaikan dirinya dalam kalangan pelajar celik teknologi maklumat. Dengan ini, proses pembelajaran yang dibuat oleh guru tersebut juga tidak akan lancar dan menyeronokkan. Oleh itu, amatlah penting untuk murid-murid mengetahui dan memahami kaedah penggunaan teknologi maklumat dan faedahnya bagi memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas.
Cabaran penggunaan teknologi dalam pengajaran dan langkah mengatasi. Cabaran yang pertama iaitu beban kewangan ibu bapa akan meningkat. Hal ini kerana ibu bapa perlu membeli alat-alat teknologi untuk anak mereka supaya mereka dapat belajar dengan lancar. Sebagai contoh, jika guru-guru mereka memberi kerja rumah secara online, maka anak-anak mereka dapat menyiapkan kerja rumah mereka. Institusi pengajar yang meningkatkan harga yuran juga akan meningkatkan beban kewangan ibu bapa. Maka, langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini iaitu kerajaan perlu memberi bantuan kepada keluarga yang kurang mampu dan memberi subsidi kepada institusi pengajar. Kita juga menghadapi cabaran dalam perubahan peranan guru-guru. Sebelum ini, guru-guru memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajar. Setelah menggunakan teknologi maklumat dalam pembelajaran, pelajar dapat banyak sumber pembelajaran menyebabkan guru hanya sebagai penilai pembelajaran bagi pelajar-pelajar. Langkah yang boleh diambil untuk menghadapi cabaran ini iaitu mempertingkatkan latihan bagi guru-guru dan menghantar mereka pergi mengikut pengajian tentang teknologi. Ini dapat meningkatkan kemahiran guru-guru dan membolehkan mereka mengajar dengan lebih efektif. Di samping itu, penyalahgunaan komputer dan internet percuma juga merupakan salah satu cabaran penggunaan teknologi dalam pengajaran. Terdapat mereka yang kurang disiplin akan menggunakan komputer dan internet pada waktu belajar untuk benda yang tiada kaitan dengan pembelajaran. Oleh itu, guru-guru perlu memberi pemantauan yang keras supaya mengelakkan masalah ini berlaku. Sebagai contoh, guru-guru boleh mengehadkan masa untuk belajar menyiapkan kerja rumah mereka, maka pelajar-pelajar akan tiada masa yang lebih untuk benda yang tiada kaitan. Cabaran yang seterusnya adalah pelajar kekurangan kemudahan untuk menjalankan sesi pembelajaran secara online. Hal ini demikian kerana mereka tiada barisan dan sambungan kepada internet ataupun sambungan mereka sangat lemah, terutamanya di kawasan luar bandar. Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini adalah Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mengadakan program pemberian subsidi atau gadget kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Misalnya, rangkaian YTL telah mengambil inisiatif bekerjasama dengan YES untuk melancarkan program pemberian kad SIM 4G kepada pelajar supaya mereka mendapat sambungan kepada internet yang lebih baik. Keberkesanan sesi pengajaran. Pelajar tidak dapat memberi tumpuan semasa sesi pembelajaran disebabkan oleh persekitaran rumah yang sangat bising. Terdapat juga segelintir pelajar yang tidak mempunyai disiplin diri dan mereka akan sangat mudah untuk ketinggalan dalam pembelajaran. Pengajar juga tidak dapat mengetahui tahap kefahaman pelajar. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini adalah pengajar boleh memainkan peranan untuk memastikan pelajar menghadiri kelas atas talian. Mereka hendaklah tegas dengan mengambil kehadiran pada setiap sesi dan memastikan pelajar menghantar tugasan yang diberi pada masa yang ditetapkan. Sesi soal jawab juga boleh dijalankan untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar. Pelajar juga hendaklah diberikan pilihan untuk pulang ke kampus supaya mereka mendapat tempat pembelajaran yang lebih kondusif. Seterusnya, cabaran kepada pengajar. Mereka terpaksa untuk menjalankan sesi pembelajaran atas talian sejak pandemik ini berlaku. Dan segelintir pengajar tidak mahir dalam penggunaan teknologi untuk pengajaran. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran ini adalah pihak universiti boleh mengadakan program demonstrasi penggunaan teknologi atas talian untuk pengajaran. Pihak berkaitan seperti universiti dan KPM boleh menjalankan sesi pengajaran ini untuk meningkatkan kemahiran pengajar.
Aplikasi seperti Kahoot dan Quizlet juga boleh digunakan untuk meningkatkan interaksi antara pelajar. Dengan berbuat demikian, sesi pengajaran dapat dijalankan dengan lancar dan efektif. Cabaran seterusnya iaitu dari segi cabaran keselamatan ICT. Hal ini dapat dikaitkan dengan internet, di mana penggunaan internet menyebabkan kita terdedah kepada ancaman cyber dan juga ancaman virus. Ancaman ini boleh menyebabkan peranti yang digunakan boleh digodam ataupun boleh rosak akibat daripada virus yang menyerang terhadap peranti yang digunakan. Contohnya seperti komputer riba dan telefon pintar. Hal ini juga boleh menyebabkan sistem pembelajaran yang dilaksanakan tergendala. Kiranya semasa pembelajaran berlakunya gangguan dari segi komputer riba yang hendak digunakan itu tiba-tiba menjadi masalah. Cabaran ini dapat diatasi dengan pihak universiti ataupun sekolah menggunakan rangkaian internet yang lebih tertutup ataupun yang menyekat mana-mana laman web yang mungkin mempunyai risiko untuk mendapatkan virus ataupun terdedah kepada ancaman penggodaman. Selain itu, penggunaan rangkaian ini juga dapat membantu para pelajar daripada lalai ataupun membuka laman-laman web yang tidak sepatutnya. Cabaran terakhir dalam pelaksanaan penggunaan teknologi dalam pembelajaran ialah jurang kemudahan di antara pelajar bandar dan pelajar luar bandar. Hal ini dapat dilihat di mana pelajar di bandar lebih mempunyai pelbagai kemudahan, bukan sahaja dari segi capaian internet, malah kemudahan dari segi gadget seperti komputer riba, komputer dan juga telefon pintar yang boleh digunakan semasa pembelajaran di atas talian, dan juga di sekolah-sekolah di bandar lebih mempunyai pelbagai kemudahan seperti kemudahan makmal komputer dan juga projektor yang lebih memudahkan sistem pembelajaran mereka di sana. Bagi pelajar di luar bandar pula, bukan semua mereka mempunyai peranti ataupun alatan yang bersesuaian untuk digunakan semasa pembelajaran, dan ada juga sesetengah sekolah atau tidak mempunyai capaian internet yang bagus serta kemudahan yang ada seperti pelajar-pelajar di bandar. Hal ini menunjukkan jurang ini telah menyebabkan sistem pembelajaran yang berteraskan teknologi tidak dapat dijalankan secara efisien. Langkah untuk mengatasi cabaran ini adalah pihak kerajaan perlu mengambil tindakan di mana mereka boleh menambahkan peruntukan ataupun menambah lagi kemudahan terhadap sekolah-sekolah yang berada di kawasan luar bandar, dan juga membantu para pelajar yang masih lagi tidak mempunyai alatan ataupun peranti yang bersesuaian dalam pengajaran yang berteraskan teknologi ini. Kesimpulannya, seiring dengan perubahan yang berlaku, penggunaan teknologi dalam pembelajaran telah menjadi satu kepentingan, terutamanya kepada pelajar dan juga tenaga pengajar. Keadaan yang kita hadapi sekarang ini iaitu pandemik COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi di mana sistem pembelajaran secara bersemuka tidak lagi dapat dijalankan tetapi telah digantikan dengan sistem pembelajaran secara atas talian ataupun secara maya. Hal ini telah menunjukkan betapa pentingnya penggunaan teknologi ini. Dan penggunaan teknologi ini juga dapat melancarkan lagi sistem pembelajaran yang sedia ada. Ia juga memudahkan para pelajar untuk bertanya kepada guru-guru, dan guru-guru boleh memberikan nota ataupun latihan kepada murid-murid walaupun tidak berjumpa secara bersemuka dan boleh diberi secara atas talian. Namun begitu, terdapat juga cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dalam mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.
ia dapat dibahagikan kepada dua, satu kepada tenaga pengajar dan yang kedua kepada pelajar. Untuk tenaga pengajar, di mana sesetengah guru ataupun pensyarah masih lagi tidak cekap dalam menggunakan teknologi ataupun aplikasi yang digunakan pada waktu sekarang, terutamanya aplikasi yang digunakan untuk. Terdapat juga guru-guru yang mengalami masalah capaian internet kerana bukan semua tempat mempunyai capaian internet yang laju. Hal ini turut terjadi kepada pelajar. Cabaran dari segi pelajar pula, mereka bukan sahaja mengalami masalah dari segi capaian internet, malah ada sesetengah daripada mereka tidak mampu untuk membeli peranti-peranti tersebut seperti komputer riba dan telefon pintar yang telah menjadi satu keperluan untuk pembelajaran masa kini. Dan juga ada daripada mereka masih lagi tidak mengetahui cara-cara menggunakannya. Hal ini telah menyebabkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak dapat dilakukan secara efisien. Namun begitu, cabaran ini masih dapat diatasi dengan guru-guru ataupun pensyarah yang masih lagi tidak cekap dalam penggunaan teknologi ini dapat menghadiri atau menjalani program-program ataupun kursus untuk meningkatkan lagi daya kecekapan mereka. Selain itu, pihak kerajaan juga dapat membantu institusi-institusi sekolah ataupun universiti yang masih mempunyai kekurangan untuk melancarkan lagi sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi. Dan juga pihak kerajaan juga perlu menaik taraf sistem kemudahan internet di negara kita kerana masih lagi pelajar yang mempunyai masalah capaian internet. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam merealisasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dapat menjadikan kita sebuah negara yang membangun bukan sahaja dari segi akademik, malah dari penggunaan teknologi. Sekian, terima kasih.